Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Fadil Musi Sadhar Fadil Besar Lepas Negeri Azam Fadil Timbalan Ketua Kawasan Fadil Jaluddin Pimpinan Pas Kawasan Muslimat Untuk Pemuda Saudara yang mati Allah sekalian, alhamdulillah pada hari ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan kurnia kepada kita pada hari ini untuk bersama-sama kita bermajlis dalam program istimewa terbaru berperingkat PAS kawasan Lembah. Alhamdulillah kita telah pun ketengahkan dengan satu kertas kepada pusat yang dibentangkan oleh Pengarah Jabatan Tarbiyah Pusat iaitu Ustaz Abdul Ahmad, dan pada hari ini kita diturunkan kepada hari ke peringkat kawasan. Saudara yang Allah sekalian, jadi pahamkan kawasan Susawa ini adalah kawasan yang PKR tadi dan juga Parlimen juga di peringkat 2 PKR tadi. Cuma masih berebut lagi untuk sesi ini di antara PAS dan PKR dan Sungai Aceh. Tuan-tuan dan Allah sekalian, walau apapun situasi kita sebagai petugas Arafah, kita kena faham bahawa kita bekerja di bawah jamaah. Kita bukan bekerja di bawah PKR, tapi kita bekerja di bawah jamaah. Kadang-kadang orang ni dia tak faham ataupun kurang faham. Suatu bagaimana berlaku pilihan raya kecil dia belum cek selamat. Ramai orang yang tak mau turun mundi Bani Kumah. Bahkan susah juga peringkat kami peringkat negeri untuk Saudara Muhammad untuk memahamkan ahli-ahli kita yang kurang bersemangat untuk bekerja sebab apa kata ini bukan ini. Jadi kita kena faham kita ni bekerja atas arahan jemaah kita PAS. PAS kata sudah ni PKR tani kawasan tuan. Kalau PAS kata akan datang ke kawasan dekat pusat, PAS tanding pun tuan. Tuan-tuan, apa pun keadaan kita kerja di PAS di bawah jemaah. Jadi kalau itu kalau kita dalam kreasi kita pada hari ini ada Saudara Muhammad dipahamkan dalam dalam pakai pada masa ada 3 tu tak kira lah DAP ke PKR ke, kita nak bagi kita kadang-kadang nak bagi kita kadang-kadang. Jadi kita juga ada Saudara Muhammad walaupun tak ada beberapa kali ada orang yang tak puas hati dengan presiden PKR misalnya, ada orang tak puas hati kalau macam mana kita berjuang Islam nak bagi Anwar duduk jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, saat ni benda-benda yang kita kena faham. Lalu jemaah kita diputuskan kita bersama perkataan. Jadi percubaan kita pada kali ini adalah percubaan yang paling hebat dalam sejarah perubahan PAS.
Sebab semenjak pendapat masuk pilihan raya sampai ke hari ini belum pernah parti pemerintah menghadapi suatu ancaman seperti hari ini. Kedudukan parti pemerintah nasional dan pangkat pusat dan pangkat nasional merasa sungguh tercabar dengan pakatan yang sedang kita buat pada hari ini. Tuan-tuan, kita kena faham situasi yang sedang kita duduk pada hari ini. Situasi kita pada hari ini, kita tak boleh dalam situasi yang ada menurut jamaah, menurut pimpinan Allah Subhanahu. Hari ini kita ada peluang untuk memerintah Malaysia dengan bentuk kita pakat mawar. Ini situasi yang ada dalam Allah Subhanahu. Sebab kebersamaan kita bersama orang lain menyebabkan kita ni akan berada di atas. Ini situasi yang ada. Tapi ini percobaan, satu tajribah, satu eksperimen, satu tajribah politik yang belum pernah dibuat oleh gerakan Islam sebelumnya. Kalaupun kita tengok kehalusiasi yang berjalan di seluruh dunia pada hari ini, ialah bentuk persoalan politik di antara parti-parti Islam yang masih disertai oleh orang Islam. Di Malaysia ini kita bergabung dengan DAP yang bukan parti Islam, yang kita bergabung dengan parti politik yang bukan Islam. Kita bergabung dengan parti politik tak pada bukan Islam, ahlinya bukan Islam. Kalaupun di Mesir bergabung dengan parti buruh, parti amal, Hizbul Amal, bergabung dengan parti politik yang bukan Islam tapi masih ahlinya orang Islam. Tuan-tuan, Allah SWT di pengalaman PAS ini, pengalaman yang sedang dilihat, diperhatikan dengan monominat oleh gerakan Islam sebelumnya. Adakah PAS akan berjaya? Allah Allah. Kita akan jalan sehingga Tuhan tentukan apa yang Tuhan tentukan. Tuhan tentukan kepada kita. Tuan. Jadi pada saya, Allah SWT, apa pun orang kata, lah ni tuan masuk ke rakyat, bersama perkataan rakyat, nak tengok jadi apa ini. Karena Allah Muhammad kita kata DAP ni sedang menemukan hukum. Kita pun sedang buat soal hukum juga. Tapi kita berpolitik. Kalau selama ni kita kata kita nak menegakkan daulat Islam. Pasal apa tiba tertukar dengan negara bernegara berkeadilan politik. Ini politik. Takkan tak reti nak faham ke politik saya heran. Benda sama. Benda sama. Kita tak pernah ubah kita punya prinsip pedoman. Tak pernah ubah. Dasar kita tak ubah. Kita pun pakat dengan DAP PKR. Sebab mereka terima Islam tak ada adil. Kalau mereka tak mau terima, kita pun tak mahu ni pakat dengan itu. Tuan-tuan, ini strategi politik. Sebenarnya dia bukan tentang nama, tentang isim tu. Satu kata ulama, la ibrata bil asma, al ibratu bil musammayat. Al ibratu bil musammayat la bil asma. Yang Tuhan yang kita nak kiranya ialah musammayat, pengisian. Bukan pada nama. Kalau PAN tak nama parti Islam pun, nama parti lain kita menjual Islam juga. Sehari dua lagi kok lah kita kata masalah sana apa diharamkan. Parti Islam ada parti lain. Parti Melayu kebangsaan. Isi kalau UMNO tu sendiri tukar dasar tujuan Islam tersokong UMNO. Dia kira kita nak buat apa? Benda ni hak luar ni ialah rangka nak buat. Kalau kita tengok dalam keputusan Ibu Presiden negara berkeadilan, itulah yang kita perjuangkan selama ini. Tuan-tuan, ini politik. Kita kena berpolitik. Saya ingat tuan-tuan satu ungkapan pengasas PAS
pengasas cawangan PAS yang pertama dalam Malaysia, iaitu bertemu Haji Osman Al-Yunusi, yaitu Tuan Guru An-Naqdah Kisah. Tuan Guru tuan-tuan, dia menyebut dalam ungkapan yang dia hikmah, yang disambung menyambung ucapan pada hari ini. Alaikum bisyasah, alaikum bisyasah, kamu telah berpolitik. Politik itu tuan-tuan macam ayat. Kalau ayat dia jalan, depan ada batu, dengan batu menghalang perjalanannya, dia tak perlu batu, dia pergi di batu. Maknanya kita boleh buat macam mana? Macam tu kita buat. Lebat begini, kita buat begini, lebat begini, kita buat begini. Kalau sampai ke peringkat batu berimpun depan, tak bergaya lintas langsung, batu akan menghadapi satu situasi. Ayat akan mengimpul kekuatan sehingga ayat melangkau batu yang menjadi halangan perjalanan. Tuan-tuan, atau bila Allah alam, nanti kita dia tepi dulu. Bahkan hatta hari ini, kalau PAH ni ialah bahtera kita pada hari ini, tuan-tuan, terimalah PAH seadanya. PAH sekarang ni lah, buat mana? Alhamdulillah, tengah turun lah. Kalau bentuk parti lain pada Malaysia, ada sama PAH. Bisa dengar saya dua lagi, maka ada kemudian sebuah parti Islam dalam Malaysia. Yang konon-konon nak ambil alih juga, ada sama PAH. Tuan-tuan, kalau saya nama, tuan-tuan, mari kita pahami bahawasanya kita ialah bergerakkan Islam. Kita bukan sebuah parti politik semata-mata. Kita ialah sebuah gerakan Islam. Orang PAS nak faham PAS sebagai sebuah gerakan Islam. Dia nak faham ada parti politik. Parti politik itu kecil lah. Parti politik ni tuan, dia punya peranan hanya beberapa peranan dalam sebuah gerakan Islam. Bila disebut harakat Islamnya, dia gerakan dakwah, dia gerakan politik, ekonomi, masyarakat dan sebagainya. Kita sebut harakat Islamnya, gerakan Islam. Ada Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi itulah situasi yang sedang kita duduk pada hari ini, iaitu kita terlibat dengan demokrasi berparlimen. Inilah ruang ada untuk PAS bekerja menyampaikan mesej dakwah ke masyarakat. Tuan-tuan, pasal apa matlamat kita negara Islam? Matlamat negara Islam ini ada Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jangan kerana inilah satu lagi tugas umudia yang kita mesti perlu dapat buat. Sembahyang kita boleh di masjid, puasa bulan Ramadan kita boleh puasa, zakat cukupkan kita boleh keluar, Mekah sampai masa kita boleh di Mekah. Betul. Hak Islam ni semua kita boleh buat lah, merintah boleh buat. Merintah ni bukan nak kata sonok-sonok, umudia satu tugas kita kepada Allah untuk menunjuk kita hamba, dia buat. Jadi maknanya berjuang untuk merintah di ibadah. Bila kita merintah dengan cara Islam, itulah Sayyidina Muhammad, waktu dan saatnya bila mana kita dalam melaksanakan satu ubudiyah yang paling tinggi dalam kehidupan kemanusiaan yang kamu beri, iaitu pemerintah negara, khususnya pemerintah dunia. Tuan-tuan, tu yang kita perlu sangat nak pergi kata ini. Tuan-tuan, jadi apapun jadilah, tengok percubaan pada pihak ini 3 rakyat. Kalau kali ini barangkali ada Sayyidina Muhammad, ada teori yang mengatakan macam ni. Lainnya kita tahu DAP nak apa, kita tahu mereka nak apa, mereka pun tahu kita nak apa. Ada Sayyidina Muhammad. Hari itu tuan-tuan, waktu kapal Sing sebut langkah mayat dulu kalau nak sembuh, kalau nak negak dengan Islam. Hari ini dia boleh lupa dia kata. Dia boleh lupa dia kata. Dia boleh betul ansur dengan kita. Pasal apa? Sebab dia ada perancangan. Dia pun tak boleh mentah orang semua. Dia kena jual dengan PAS. Kita pun faham tak? Kita tak boleh mentah orang-orang tujuan nak pergi kata melainkan dengan kita gabung. Makna setiap orang sedang menyembunyikan satu. Ada Sayyidina Muhammad.
tuan-tuan. Bila pisuk ke Putrajaya, Rasulullah Muhammad, tuan-tuan, matlamat belum sampai, masih belum tercapai. Bukan segala-galanya sampai ke pusat pertama Malaysia. Kita hanya akan rasa kita sudah pun sampai kepada matlamat yang kita bila mana negara dibutuhkan menjadi negara Islam. Baru jadi. Dia nak pergi tu, kita bertiga itu, soalan Sayyidina Muhammad. Kita ketika itu, waktu tu, baru kita buat pokok. Waktu tu baru kita buat pokok. DAP pun akan buka pokok dia. Dia nak apa? Kita buat apa? Kita nak apa? Maka di pertemuan pada ketika itu, Sayyidina Muhammad lebih dahsyat daripada kita sedang bertemu dengan BN lain. Pasal apa? Sama-sama beradik pentas yang akan memastikan siapa menang dia kan, siapa bijak dia akan menang. Tapi untuk Islam bukan cari musuh. Islam tak cari musuh. Nabi pun tak bagi. La tatamanna liqa al-adu fa idza laqitumuhum fasbutu was'alullaha al-afiyah. Nabi kata jangan kamu cinta untuk cari musuh. Tapi bila mana kamu bertemu dengan musuh, fasbutu tetap. Was'alullaha al-afiyah, mintalah keafiatan. Bila kita sampai ke sana esok, insya-Allah, bukan nak buka letak lawan di AP dah. Bukan nak berselat dengan fikir ada, bukan. Jadi kita asas kita adalah dakwah. Macamlah Islam bila sampai sebuah negeri, Islam bukan mengatur peperangan. Islam bukan mengadakan peperangan. Bila buka sebuah negeri, Sayyidina Muhammad, pertama sekali Islam mengutarakan apa Islam berapa. Tentera Islam sampai di perbatasan sebuah negeri yang nak buka. Pertama, asli Islam. Nampak Islam Islam. Islam. Kalau hampa Islam, Sayyidina Muhammad, kalau hampa Islam, menteri tetap bagi menteri. Perdana Menteri, okey, menteri tetap. Kami tak turun pun hampa daripada kursi empuk pemerintahan. Okey, pada ketika itu Sayyidina Muhammad, kami akan tinggalkan ulama kami akan tinggalkan pendakwah kami untuk ajaran Islam kepada kami. Jawatan apa? Dekat. Mudah ya? Kesusahan. Tapi kalau hamba tanpa tak mau Islam, Sayyidina Muhammad, okey, lah ni hampa turun, kami jadi menteri. Pada menteri semua kami, hampa turun jadi rakyat. Baik jizyah kata. Jizyah baik kata. Kalau tak mau dekat taraf dunia tu orang pasang untuk turun untuk Islam itu menjadi rahmat dah. Mana Islam ni bukan perang. Islam ni dia dakwah. Dari bila mana dakwahnya takkan tercapai dengan perang, mana pasang untuk terima. Tuan-tuan, barulah perang. Pasal apa? Sebab itu kita agama dia paksa. Agama ni paksa. La ikraha fi din, belum masuk Islam. Belum masuk tak paksa lagi. Bila masuk Islam haram pula. Kita bila kita tawar sebuah negeri, kita bukan memaksa orang masuk Islam, tapi terima Islam. Itu yang beza tu. Orang kafir apa kira-kira orang salah. Tapi terima pemerintahan Islam. Sebab tidak ada pemerintahan yang paling adil untuk semua orang mereka Islam. Di AP bang, siapa lawan? Siapa lawan? Dasar jangan bah. Sebab dia tak faham Islam. Kalau dia faham Islam, bahawa gagalnya sistem sekular yang ada pada hari ini dan tak pernah berjaya memberikan kepada rakyat. Tuan-tuan, ada sunnah maka dia tak lawan dengan orang. Dasar dengan orang. Ada sunnah Muhammad, tuan-tuan, sebab tak faham.
Jadi bila mana orang ni dipaksa untuk duduk rumah perintah Islam, kalau saya Muhammad, tuan-tuan mereka akan melihat Islam tak ada. Bila mereka melihat Islam tak ada, kalau saya Muhammad, mula hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, dia semakin faham. Oh, macam ni Islam. Maknanya dipaksa untuk tengok macam mana kami merintah. Tuan-tuan. Jadi inilah perjuangan Islam. Pasal wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tujuan Nabi itu sudah. Tujuan Tuhan buat Islam inilah untuk berrahmat kepada sekalian. Tuan-tuan, percubaan dalam yang 13 ini adalah satu percubaan yang sangat penting untuk kita lihat. Kalau pada kali ini insya-Allah saya Muhammad, kita menang insya-Allah ke Putrajaya. Tak boleh buat seperti mana kita tu berjuang sama ni. Tengok pula arahan baru ni. Tengok pula arahan baru. Jangan duk lawan pimpinan. Jangan duk buat kataan luar daripada mesyuarat muktamar dan sebagainya. Ikut pimpinan wala pun ada. Saya Muhammad, tuan-tuan, sekalipun orang presiden. Di Islam ni semenjak daripada zaman Rasulullah sampai hari ini pernah ada orang Islam dalam bentuk kumpulan menolong bagi Islam nak. Pernah tak? Secara individu ada orang bukan Islam tolong kejayaan Islam tu ada. Tapi secara jamaah itu ada. Tuan-tuan, dalam sejarah tak pernah ada. Orang kafir nak bagi Islam secara kumpulan tak pernah. Maknanya ni percubaan politik. Kalau hak ni ilmu Tuhan bagi, ni ilmu perjuangan ni. Ilmu ni masalah Sayyidina Muhammad segi disiplinnya tak pernah ada. Segi disiplin ilmu tak pernah ada. Tuan-tuan, cuba tu boleh buat Islam dengan Islam. Sampai tu jalan buntu, jalan mati. Kita iya tak? Memang tak boleh. Kalau kita boleh, ihsan kepada Allah. Tuhan kasihan kita. Ni tuan, ni ilmu perjuangan. Untuk belajar. Sehari demi sehari. Pasal tuan, kita belajar pada pengalaman dalam perjuangan. Jadi, ada Sayyidina Muhammad. Kalau Rasulullah takdir, memang tak boleh buat. Kita guna-guna lembut pun tak boleh nak memahamkan orang yang bukan Islam, yang bersama kita mentadbir negara ini. Jelas. Tunggu tengok urusan baru. Maknanya kalau kita tak jaya, ketika tu barangkali Allah Sayyidina Muhammad pas tak lagi perlu untuk bergabung dengan siapa. Ketika itu maknanya orang tendang Pak, orang tolak Pak, orang tak terima Pak. Ketika itu kita tak ada masalah untuk bertanding seorang Pak bertanding seperti mana hari itu dia bertanding. Dan ketika itu Allah Ta'ala kalau ketika itu konsisten dengan Islam Allah Sayyidina Muhammad, maka ketika itu orang Islam akan terima Islam. Siapa? Orang tabat orang baik. Pak tugasnya konsisten berjuang. Tuan-tuan, kalau kita duduk dengan bangsa rakyat ni, kita dah mendapat input. Kita boleh kawan dengan China, boleh kawan dengan India. Dan mereka tahu orang PAS ni jauh lebih baik daripada orang. Dan kalau kita pandai menggunakan situasi yang ada, Saudara Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, sehari dua lagi masuk Islam buat China ini. Kalau kita pandai ini. Ini masalahnya kita untuk politik semata-mata. Kita tak tahu nak dakwah macam mana. Kita tak tahu macam mana nak menguasai ilmu dakwah. Jadi, inilah maknanya kita penting untuk kita memahami tarbiyah peranannya kepada kita dalam hari raya akan datang. Dan Tuhan sudah jumpa di mana? Di sini saya sentuh beriman dengan fikrah dalam Islam. Itu mukadimah. Kemudian tuan-tuan yang kedua, memahami agama Islam yang baik.
Saya pun tak sedang untuk menghabiskan kesemua bahasan yang ada ini. Ikut tak mana dan cakap dengan Tuhan ini. Okey, Islam tuan-tuan, dia kena faham. Sebab itu tengok dalam pertama sekali rukun bai'ah yang 10 tu dia al-fahmu, kena faham. Lepas faham barulah nama al-ikhlas. Sebab tu mana al-amal. Islam ni faham sudah ni. Tuan-tuan, yang pertama Islam dalam bentuk ilmu. Yang kedua, Islam dalam bentuk perjuangan. Islam dalam bentuk ilmu, itu kena ni. Itu kena ada kuliah. Ada senama. Cuma masalahnya yang dok tengok pada hari ni, pada kebanyakan tempat orang PAS tak peminat mengaji. Orang PAS tak peminat mengaji. Akhirnya kita jadi tak faham Islam. Tu bila mai macam tu, kalau sana Muhammad mai faham ni, terima faham. Mai Wahabi terima Wahabi. Mai Syiah terima Syiah. Pasal apa? Sebab tak ada ilmu. Ilmu yang kita menerima daripada manhaj nubuwah. Contoh saya kata, kalau sana manhaj nubuwah. Nabi sebut ashabi kanu ba'ihim iqtada, tapi tak ada sahabatku macam bintang. Tak saya nampak. Mana seorang kamu ikut, kamu akan dapat tunjuk. Itu dia panggil manhaj nubuwah. Tapi kalau nanti yang ada pada hari ini, ada sahabat-sahabat dalam perjuangan yang sudah boleh memerdekakan sahabat. Bahkan apa lagi, ada yang mereka mengkafirkan sahabat. Dalilnya pun ada. Dalilnya Sana Aisyah dikatakan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Jadi apa salahnya kami ikut Sana Aisyah? Tuan-tuan, mana kena ada ilmu untuk menangani isu akidah. Akidah penting. Kenapa akidah penting? Contoh saya buat. Kalau isu ni insya-Allah Saudara Muhammad PAS boleh menentang Malaysia, menegakkan negara Islam di Malaysia, maka Malaysia berdirilah sebagai sebuah daulah Islam. Yang itu yang sama Saudara Muhammad. Indonesia pun sama juga berdiri sebuah negara Islam. Pakistan berdiri juga sebuah negara Islam. Dan itu sama berdiri, iaitu negara Islam Iran. Tuan-tuan, tidak ada sunnah. Iran Syiah, akidah kerajaannya ayat adalah Syiah. Contoh, dalam masalah berkait dengan hubungan diplomatik, Malaysia, Saudara Muhammad memberi haknya kepada Indonesia, pada Pakistan, Afghanistan dan sebagainya, yang dasarnya akidahnya ialah Ahlussunnah wal Jamaah sama. Tapi kita tak boleh bagi hak yang sama kepada Iran. Ini pentingnya akidah. Pasal apa? Akidah mereka bukan akidah yang diiktiraf oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi taklah sampai kita bagi hak macam bagi kat mereka. Betul tak? Mereka dengar apa ya? Ini memahami ilmu dalam bentuk akidah. Saudara Muhammad, baik. Lain dalam bentuk lain, fiqh. Ada orang saudara dia pegang Syafi'i saja. Ada dua lain. Tuan-tuan, saudara Muhammad negakkanlah. Tuan-tuan, kepentingan hikmah daripada ikhtilaf para ulama itu rahmatan lil ummah. Tak boleh pegang Syafi'i, kita ambil Hanafi. Tak boleh Maliki, kita ambil Hanafi. Dalam masalah ibadah, pada saya Muhammad konsisten Syafi'i. Seboleh-bolehnya. Mereka kalau tak boleh, apa? Tapi dalam masalah lain, ada masalah. Kita jual beli pun kita boleh ikut Syafi'i. Kalau saya Muhammad ikut Syafi'i, dia kena akad jual beli. Tak akad jual beli, haram balik ke rumah. Itu masalah orang lain kita ambil. Ataupun dia panggil baik al-mu'attah. Lain. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pakai Syafi'i jenuh, tuan-tuan pergi
di airport contohnya. Kalau saya nampak anak apa ayah nampak ada mesin Mirinda, Saksi, apa semua. Tuan-tuan pun sering mau orang. Dia pun terjun keluar. Tuan-tuan keluar dari mana pun aku beli tak balik tadi. Maknanya ini kepahaman. Tuan-tuan, ada senang. Jadi orang pas kena menguasai zakat. Syafi'i kena bagi mahal. Hanafi kita ikutlah, kita bagi duit. Baik, Allah SWT. Pasal apa? Sebab kita ambil Hanafi, tak kali Hanafi. Sebab duit lebih bermanfaat daripada apa? Kalau bagi berat, buruk dong, tak habis makan. Tapi kalau bagi duit, ada manfaatnya. Tuan-tuan, kuasai ilmu pengetahuan. Supaya apa? Kita dapat memahami Islam yang kita perjuangkan ini ialah Islam yang beda katakan itu satu. Yang kedua, maksud Allah SWT, Islam nak faham ni Islam dalam konteks perjuangan. Jadi ilmu ini perjuangan. Kadang-kadang tuan, Allah SWT, kita pun dalam situasi di Malaysia. Kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz banyak balik Azhar, balik Jordan, balik Madinah, tapi tak ada gambar. Allah SWT. Tuan-tuan, macam mana boleh keluaran Azhar, Madinah, Jordan dan sebagainya ada gambar? Pelik tak? Sebab dia mengaji saja, tak ada basic ilmu perjuangan. Allah SWT. Bahkan kita tengok Allah. Contoh Allah SWT, situasi yang ada. Dia kadang-kadang Allah SWT nipu kepahaman. Setengah-setengah orang dia kerja swasta tak menjamin kehidupan mereka. Kerja sendiri tak jamin kehidupan. Apa yang jamin? Kerja-kerjaan. Bukan salah kerja-kerjaan, tapi dia pegang ke tak. Yang baginya menjamin rezeki masa depan kerja-kerjaan. Kalau beza-beza macam tu, berarti apa? Tuhan hak bagi makan mau kerja-kerjaan. Tuhan yang bagi makan mau kerja swasta, Tuhan lain, bukan Tuhan. Bukan Tuhan satu. Betul? Hak ni apa? Hak ni yang dikatakan kepahaman perjuangan. Sebab tuan-tuan, kerja Islam tak ada buat main-main. Kerja Islam yang kena buat 10 masa. Tak boleh part time. Kalau nak buat part time, boleh. Orang ni part time. Kena susun. Siapa yang nak kerja 10 masa? Bagi contoh, saya misalkan, pada zaman saya menjadi naik Tengah Mulapan, Tengah Jelas. Pemuda ketika itu laju pasal apa? Sebab ketua pemuda tak kerja kerjaan. Timbalan tak kerja kerjaan. Naib saya tak kerja kerjaan. Si usaha tak kerja kerjaan. Betul. Ni level yang penting. Kerja apa? Jangan baik. Tapi kena susul lah. Kami susul alhamdulillah. Ketua pemuda sama saudara, isteri kerja kerjaan. Timbalan sama ayah, isteri kerja kerjaan. Betul. Saya umpan kerja. Si usaha bang kerja kerjaan. Maknanya nak bekerja, nak berjuang ni kena ada strategi. Contoh tu masa satu orang balik tak masuk kawan, tak masuk nama kawan. Balik jumpa saya Osman. Balik pada masa semangat, ustaz, saya nak kerja nampak tak? Mu nak kerja nampak? Mu nak kerja? 3 soalan saya dari soalan ini. Mu nak kerja lagi? Tak kerja lagi. Mu kahwin ni? Tak lagi. Mu ada kenderaan, motor, kereta, tak ada lagi. Tak ada lagi. Tu sah tak kerja? Maknanya hak ni kita kena sedia. Hak ni kita kena sedia. Sebab apa kita boleh fikir? Jadi cumanya kita ada spare apa? Allah. Perjuangan ni perjuangan Allah.
Jangan nisbah kepada Rabb Tuhan. Itu Tuhan. Jadi masalah Sayyidina Muhammad dia panggil kepahaman dalam Tuhan. Kepahaman dalam Tuhan. Jadi bila mana masalah Sayyidina Muhammad, kawan-kawan kita yang terlibat dalam apa? Sedangkan dia ngaji sekolah agama, dia pergi mengaji sekolah, masuk universiti agama Islam, tapi tak terlibat dalam apa? Pada anggapannya cukuplah jadi ahli Pak. Sokong Pak. Tuan-tuan, Nabi sokong je lah. Nabi sokong, Nabi memperjuangkan Islam. Kadang-kadang kita ada kata kita haroki, tubuh pondok tak haroki, kita tak haroki, tubuh pondok yang haroki. Itu contoh. Satu orang Tok Guru di Kedah, Tok Guru Haji Musa, Tok Guru Haji Saleh Musa. Dia Tok Guru yang dikatakan tak haroki. Dia ngaji Mekah. Nak balik tu dah Indonesia dah merdeka. Tok Guru Saleh ni ialah Padae. Kalau macam kita tua kita dah Padae. Padae ni dia punya terjemah kudrahnya bukan kuasa, perkuasa. Ini bukan tempat nak bagi tauhid. Lain. Dia terjemah bukan perkuasa, bukan kuasa, perkuasa, perkehendak. Tu sifat. Tu pada tuan-tuan, bila Tok Guru saya nak balik, kita Tok Guru dia, Tok Guru, saya nak balik ni nak tidur kat mana? Nak duduk dalam jemaah mana? Ni saya dengar daripada mulut dia, kali menunjuk dia. Waktu Kongres Jumlipas lalu kata Tok Guru dia, aku pun sama juga. Aku pun tak tahu kata dia. Sebab aku pun tak pernah balik Malaysia, tak tahu jemaah mana hak tu. Tapi mau tengoklah tak mana Sayyidina Muhammad, ulama duduk paling ramai jalan jemaah mana. Dia balik tengok lampas lah ramai. Tu yang tak tinggal lampas. Ini senang yang kita nak menilai kebenaran perjuangan Islam. Sayyidina Muhammad. Pasal umat Nabi takkan berhimpun atas umat Rasulullah takkan berhimpun di atas. Tuan-tuan, jadi ada Sayyidina Muhammad, kalau orang agama faham macam tu rupa, dia kerja kat mana pun dia adalah aktivis. Dia aktivis perjuangan. Kalaupun dia tak duduk dalam pentas luar yang panggil di pentas, tuan-tuan, awak kerja PAH ni kena duduk atas pentas ya. Kerja PAH ni kena ceramah ya. Dah. Banyak dia kerja PAH. Tarbiah sama tu. Tuan-tuan, itu belakang tabir maknanya. Jangan tinggal sama tu. Kalau dia pernah Allah, dia kata pada bebas. Dia bangga pula, saya penceramah bebas. Saya pendakwah bebas. Tuan, saya rasa malu. Saya ada kalau pergi ceramah kata, saya kenalkan. Kadang-kadang saya pergi ceramah ni, orang tak mau beritahu saya tu Syekh Sana Ulama. Masuk radio, dia pergi kenal saya pendakwah bebas. Saya malu tuan. Bila kenal aku malu. Pasal apa? Bu nama tu, bu nama hal lain lah. Leceh nama pendakwah bebas. Sebab tak ada kait nampak. Dia bukan saya nak orang sebut Syekh Sana Ulama. Tak. Boleh hal lain. Sebab bebas ni, bebas daripada ikatan jemaah. Pada saya lah, saya faham. Jadi, hang tak mana hang duk pun, tali hang tu pah. Hang jatah mana pun, hang walak pah. Ada nama. Jadi kita tu walak pah, kita tak lawan pah. Kita tak lawan, jasa dia bawa oleh pimpinan. Kadang-kadang tu, timbul isu mereka kebangsaan. Kita tikai pula keputusan isu dan ambil oleh pimpinan PAH pusat. Kita lawan pula. Hak keluar ni hak yang kita keluar oleh pasal dapat. Maknanya tak ikat. Tuan-tuan, pimpinan buat keluar menyatakan satu isu dan ada keputusan itu hasil daripada jamaah. Kita tu pilih lawan PAH, mana tak kait PAH. Jadi tuan-tuan, ada Sayyidina Muhammad. Jadi walaupun orang kata kita pendakwah bebas,
Walaupun kita tak redha hak tu orang nama kita, tapi kita ada berdoa. Sebelum tiba tu isu, bila kita jawab, kita nak apa kita? Apa pimpinan? Jadi kita bercakap di masjid, di surau, kuliah kita seiring dengan tuan-tuan, maknanya ini maksudnya memahami Islam dengan baik. Susah tuan-tuan, soalan senang bersifat. Saya pun tak tahu apa saya bersifat. Ikhlas ni tuan-tuan, soalan senang Muhammad jadi rukun yang pertama selepas rukun al-fahm. Ikhlas. Tuan-tuan, nak ikhlas yang susah. Orang ikhlas dia panggil mukhlisin. Tuhan suruh jadi mukhlisin. Tuhan tak suruh jadi mukhlasin. Sebab mukhlisin ni kena usaha. Asal perkata akhlasa yukhlisu ikhlasa. Kalau akhlasa tu dia maknanya dia kena usaha ikhlas. Kalau kita ngaji masalah, bila tambah hamzah di depan tu maknanya PL yang lazim jadi muta'addi. Kalau khalasa dia seorang-seorang lah. Bagus. Kalau akhlasa mana dia kena muta'addi. Dia kena cuba ikhlas dia. Ikhlas tuan-tuan, dia tak amal tanpa kita berusaha untuk ikhlas. Mula-mula kita berikhlas diri. Sampai tu peringkat Tuhan kasih, Tuhan angkat sebab kita berjuang dalam perjuangan. Sampai tu tahap Tuhan bagi jadi mukhlasin. Tak apa lah. Mukhlasin ni dia isim maf'ul. Kalau mukhlasin isim fa'il, kita nak ikhlas diri. Mukhlasin Tuhan bagi. Mukhlasin kita Tuhan bagi ikhlas. Mukhlasin kita mengikhlas diri. Kita tuan. Nah, senang yang kita nak di sini ialah mukhlasin. Cuba mengikhlas diri kita jual. Sudah tengoklah. Soalan senang. Orang pergi mengajar, orang pergi ceramah. Soalan senang. Jadi satu benda biasa dalam masyarakat. Penceramah tu ramai ceramah. Daripada Kuala Lumpur, daripada mana. Habis ceramah orang mula RM1, RM2 dan sebagainya. Ada senang. Tuan-tuan, kalau dia duduk nampak hak tu je, maknanya dia ada kepentingan. Dia ada kepentingan. So merujuk kepada ta'arif rijal yang disebut oleh Syahid Syed Qutb. Rijal yang siapa tuan-tuan? Rijal adalah orang yang menggerakkan dakwah. Rijal adalah penggerak dalam perjuangan. Kata Syed Qutb rahimahullah, rijal ni ialah orang yang berjuang tanpa ada kepentingan dunia. Dia berjuang tanpa mengharapkan imbalan. Kalau pergi ceramah, pergi mengajak, dia akan nampak awak nak benar. Dia lillah. Tapi salah kalau orang bagi. Orang tu kena bagi tu nak. Siapa menghargai? Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tak pandai hargai orang, dia tak berarti tak berhargai Allah. Siapa-siapa yang tak berkasih pada orang, berarti tak ada berkasih pada Allah. Bagi tu kita kena bagi. Tapi dia tu nak bagi dia ikhlas, tu kerja kita, tu kerja dia. Rasulullah Muhammad satu saya tutup sebut Rasulullah Muhammad. Orang yang berjuang ni, hatta imbalan balasan perjuangan dia ialah kemenangan Islam. Tak ada. Saya kata saya lah fikir-fikir nak capai matlamat rijal lah dengan Islam. Hatta nak melihat kemenangan Islam pun aku berjuang. Hatta untuk melihat kemusnahan musuh Tawud pun jual tu rijal. Jadi Rasulullah Muhammad tuan-tuan, ni hari ni lama mentah. Dulu tak mentah, tak tahu. Mentah baru tahu. Hari ni kalau di Kedah, ketua cawangan dia marah, dia menghapu dengan siapa? Kalau tak ditunjuk jadi MPK. Pasal apa aku tak MPK? Pasal apa orang lain? Padahal Allah bagi ke banyak orang pun 300 bulan. 300 itu bukan padamu. Nak kerja MPK, kerja MPK tu.
Dia ialah pimpinan lepas yang berdekat dengan masyarakat. Kalau dia baik, orang sokong lepas. Kalau dia teruk, orang tolak baik. Teruk tuan, saya tahu, saya pernah sekali jadi setahun jadi kafir. Tak boleh buat. Pasal apa? Saya tak ada. Waktu taman saya ilmu, ini fikir. Allah Subhanallah. Orang nak main rumah, kita tak ada rumah. Waktu balik tu, orang tu nak cop, orang nak cop. Dia main habak, longkang pecah lah. Kita duk mengajak lagi. Longkang pecah lagi. Pekan hari lah, apalah. Nak buka sekolah, beratok orang main rumah. Tu MKK tu lah. Saya kata tak, kadang 300. Kalau 300 tu nak jadi imbalan, tak bagi kat dia. Tak pernah. 300 tu sagu hati. Bukan balasan kerja. Kerja dan balasan kerja. Tuan, kalau MKK pun teruk, dekat kawasan pun teruk. Ni nak dia nampak teruk. Oleh kerana kerja kita ni, orang tak bagi duit. Kalau tak ikhlas ni, tak boleh pergi duit. Kalau pergi hari esok, ada saya nama, orang bagi makan lah. Tugas bagi makan. Beras, kopi, roti, tu insya-Allah ada. Tuan-tuan, kalau ada sumbangan bagi RM50, kali bilang ayat tak ada. Kalau macam tu, dunia tak ada. Tak. Allah. Aku buat kerja berkala lain Islam. Tuan-tuan, susah. Bila pekat minta masalah sana tengah-tengah. Duk tengah naik. Tiba-tiba orang tak sokong. Waktu kita Islam tak menang, betul tak menang, kita memimpin. Bila menang-menang, orang tak mau kita pula. Dalam surat pengawasan ada wali-wala. Kita dulu ni waktu aku berjuang dulu ni lepas tak menang, orang tak mau wali. Menang-menang ni loh, pekat nak pula. Akhirnya orang tak mau kita pula. Orang tak mau, bukan jadi ahli biasa, bukan jadi timbalan. Ahli biasa. Nak ikhlas susah lah. Lepas tu, bila orang tak mau, katalah dalam surat Agung Pendah, nanti juga lah kawan kita saja orang lama dah jasa dia. Kalau Sayyidina Muhammad jasa dia besar, nanti lah jadi KPK orang. Nanti tak main apa-apa. Rasa malu, aku dua DP hari tu. Tuan-tuan, ikhlas. Susah nak ikhlas. Tujuan kerana Allah. Baik. Susah. So saya ingat cerita Khalid Walid dalam satu peperangan kena pecat. Yang pecatnya khalifah. Saya nama. Pecatnya khalifah. Amir bin Umar yang pecat. Nanti Abu Bakar Al-Jarrah. Contoh ketika itu ada Sayyidina Muhammad. Waktu sampai sorak tu, sorak pemecatan dia baca sendiri dalam keadaan perang terus bercau. Kalau ikut nak maju, aku tak minta maaf. Aku balik, naik kuda balik. Tapi tuan-tuan, dia berjuang macam dia, perang macam dia tu ialah ketua. Sikit pun tak mengurang kekuatan semangat dia. Bila perang tu berehat, perang tu kena berehat juga tuan. Bila perang tu berehat, Allah SWT himpun tentera Islam, barulah dia mengumumkan, aku dipecat daripada Al-Mu'min, daripada milik ketua tentera. Pelantikan baru ialah Abu Bakar bin Al-Jarrah. Subhanallah. Tuan-tuan sahabatnya, saya nak pada ketika itu, orang melihat muka Khalid tu, senyum dia jadi. Tuan-tuan faham? Senyum jadi. Tuan-tuan banding tak? Dua calon dalam pilihan raya. Dua calon ni, bukan pilihan raya. Mesyuarat Agung Pangkalan. Jadi kita hak tanding tu, hak Joham nunggu tu betul-betul, hak kawan hak tanding betul-betul. Semua orang tengok muka kita ni, pasal Pak SPM nak nama kita. Tuan-tuan, umum lah. Kita kalau
Tuan-tuan, jadi waktu tu muka merah, malu. Tuan-tuan, Khalid senyum je. Orang heran. Orang tanya Khalid, hak tak rasa apa? Omar bukan turun hanya di timbangan, tentera biasa. Ada orang pereduk pelik dia, kata Allah, Khalid kau betul-betul tak pandai harga jasa. Hang tahu, ada buka dengan Islam, hang ketuanya.